Nabi SAW bersabda yang maksudnya, sesiapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, dianugerahkan oleh Allah kepadanya jalan ke jannah. Hadis riwayat Imam Muslim. Sabda Nabi, sesungguhnya malaikat membentangkan sayapnya kepada penuntut ilmu sebagai tanda redha terhadap usahanya itu. Hadis riwayat Imam Ahmad, Ibn Hibban dan Al-Hakim. Alhamdulillah, pada malam ini kita dapat meneruskan pengajian kitab induk Ihya Ulumuddin karya Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali bagi kali yang ke-24. InsyaAllah pada malam ini kita akan meneruskan syarahan kitab yang kedua, yakni kitab Aqidah. Tajuk kita malam ini masih berkisar tentang Risalah Qudsiyah dengan tajuk kecil Mengimani Af'al Allah. Risalah Qudsiyah Mengimani Af'al Allah. Jadi Risalah Qudsiyah dalam kitab Ihya ini, dia terdiri daripada 4 bahagian yang kita sebut sebagai 4 rukun. Rukun yang pertama tentang mengimani zat Allah Ta'ala. Yang ni sudah kita lalui. Rukun yang kedua tentang mengimani sifat-sifat Allah Ta'ala. Yang ini pun sudah kita lalui. Yang ketiga tentang mengimani af'al Allah Ta'ala, kerja Allah. InsyaAllah yang inilah yang akan kita bicarakan malam ini. Dan rukun yang keempat tentang mengimani hal-hal ghaib dan juga kepimpinan umat. Yang keempat ini dalam pelajaran yang akan datang. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan, kita mengucap 2 kalimah syahadah, kita yakin, kita pegang sungguh-sungguh. Tapi tahukah kita apakah isi kandungannya? Apakah yang berada di dalam 2 kalimah syahadah itu? Dalam keadaan kita tak tahu pun apa isi kandungan dia, kita rasa dah sangat hebat dah. Sampaikan kita pegang sungguh-sungguh. Kita meyakini asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita yakin. Terjemahan dia pun kita tahu. Tetapi apakah isi kandungan dia? Pelajaran tentang Risalah Qudsiyah ini, dia membicarakan isi kandungan tu lah. Isi kandungan 2 kalimah syahadah. Apabila kita dapat tahu isi kandungan dia, lagi sedap, lebih lazat dan lebih kehebatan dia tu masuk ke dalam kalbu kita. Untuk memahamkan keadaan ini, kita ambil contoh. Contohnya, katakanlah ada satu kampung dalam negara kita ini diiktiraf sebagai kampung paling bahagia. Kampung yang paling bahagia, paling sentosa di Malaysia. Katakanlah namanya Kampung Alif Bata. Siapa yang kata? Radio kata macam itu. Kampung yang paling bahagia di Malaysia ni Kampung Alif Bata. TV pun kata macam tu juga. Akhbar-akhbar, majalah-majalah pun kata macam tu juga. Kampung Alif Bata ini ialah kampung yang paling bahagia di Malaysia. Pimpinan-pimpinan masyarakat pun kata macam tu juga. Ustaz-ustaz yang mengajar pun kata macam tu juga. Jadi kita percaya. Kita percaya bahawa di negara kita ini ada satu kampung yang paling bahagia, iaitu Kampung Alif Bata. Sekadar contoh. Bila kita percaya hal itu, kalau orang tanya kat kita lah, apakah kampung yang paling bahagia di Malaysia ini, kita pun dengan lajunya menjawab Kampung Alif Bata. Kenapa laju kita jawab? Kerana kita yakin, kita percaya. Tapi kita tahu tak kenapa kampung itu dikatakan sebagai paling bahagia? Kita tak tahu pun. Kan, isi kandungan bahagia tu dinilai dari sudut yang mana. Cuma kita yakin ada satu kampung namanya Kampung Alif Bata. Kampung ini kampung paling bahagia di Malaysia.
Isi kandungan kita tak tahu. Lepas itu kita mula cari maklumat. Kita nak tahu kenapa kampung dinamakan kampung paling bahagia. Dalam kalimah bahagia tu, apa benda isi di dalam dia? Kita cari maklumat, kita pun dapatlah jawapan. Rupa-rupanya kampung tu disebut, diiktiraf sebagai kampung paling bahagia kerana yang pertama, udara di kampung tu sangat bersih. Dia tak ada pencemaran. Bukan itu saja. Yang kedua, sumber air di kampung itu pun air bukit, sangat jernih, sangat bersih. Sampaikan dalam longkang-longkang di tepi-tepi rumah pun ikan-ikan boleh hidup. Mereka tak perlu air pipe ni dah. Cukup air daripada bukit saja, air sungai saja. Bukan itu saja. Yang ketiga, penduduk di kampung ni usia dia panjang-panjang. Orang-orang tua umur 90 tahun, 100 tahun biasa, ramai di kampung tu. Yang keempat, kampung itu penduduk dia susah nak dilanda penyakit. Wabak-wabak susah nak masuk. Yang kelima, tanah-tanah di kampung tu semuanya subur-subur belaka. Pokok-pokok buah-buahan hasil pertanian dia semua keluarkan buah-buah yang memang grade A punya. Yang keenam, cuaca di kampung tu sedap, redup, tak panas, tak sejuk sangat, redup. Sentiasa selesa je duduk di kampung tu. Yang ketujuh, orang-orang di kampung tu semua kuat-kuat agama. Dengan 7 ciri inilah maka kampung itu dinilai sebagai kampung paling bahagia di negara kita. Contohnya. Jadi mula-mula tadi kita cuma yakin kampung paling bahagia di negara kita ialah kampung ABC. Kampung Alif Bata. Tapi kita tak tahu apa isi kandungannya. Bila kita dah cari maklumat, rupanya kampung ni dia jadi kampung paling bahagia disebabkan 7 ciri tadi. Lagilah kita rasa sedap, lagi kita rasa hebatnya kampung tu. Sebab kita tahu dah apa isi kandungan bahagia tu. Dan ada pula orang yang dia bukan sekadar cari maklumat, tetapi dia pergi, dia pindah, dia duduk di kampung tu. Dia dapat rasa sendiri udara bersih, air bersih, penduduk dia usia panjang, penduduk dia tak terkena penyakit, buah-buah dia semua grade A, orang dia ni semua kacak-kacak, lawa-lawa, cuaca dia redup, cantik, sejuk, semua orang kuat agama. Dia pergi duduk di situ, lagilah dia rasa hebatnya kampung tu. Jadi ada perbezaan lah. Orang yang pertama tadi, dia sekadar tahu bahawa kampung Alif Bata ni ialah kampung yang paling bahagia di negara kita. Orang jenis yang kedua, dia cari apa maksud bahagia tu, lagi seronok. Dan orang jenis yang ketiga, dia pergi duduk di kampung tu, lagi dia dapat rasa sendiri apa keseronokan, kebahagiaan di kampung tu. Jadi tamsilan ataupun contoh ni kita buat, kita nak dekatkan dengan pelajaran Risalah Qudsiyah ni. Ada orang dia sekadar tahu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, terjemahan dia tidak ada ilah selain Allah, Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Dia sekadar tahu dan dia yakin ini sangat bagus. Tapi sedap dia setara tu lah, sebab dia tak tahu apa isi kandungan 2 kalimah syahadah ni. Yang kita nak belajar ni, Risalah Qudsiyah ini, dia ajar isi kandungan dia. Kenapa kalimah ni sangat hebat? Kita belajar isi kandungan dia, lagilah datang dia punya kehebatan. Dan ada pula orang-orang yang dia teruskan lagi pelajaran ke peringkat tasawuf, peringkat sufi ni, dia merasai sendiri, dia melalui sendiri apa yang dikatakan oleh Risalah Qudsiyah ni, lagilah hebat. Tapi pelajaran kita ni nak pergi ke peringkat yang kedua, iaitu kita nak tahu apa isi kandungan 2 kalimah syahadah. Jadi sebagaimana yang kita bagi tahu awal tadi, isi kandungan 2 kalimah syahadah ni ada 4 perkara atau 4 rukun. Yang pertama tentang zat Allah Ta'ala, yang ni kita dah belajar. Yang kedua tentang sifat-sifat Allah Ta'ala, ada 10 perkara, yang ni kita dah belajar. Yang ketiga malam ini tentang af'al Allah Ta'ala, tentang kerja,
tentang perlakuan Allah Ta'ala. Dan yang keempat, pelajaran akan datang tentang hal-hal ghaib dan kepimpinan umat. Mengapakah 4 rukun ini sangat penting? Kata Imam Ghazali, dan yakinlah mereka bahawa mengucapkan apa yang menjadi ibadah daripada kata-kata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tidaklah berfaedah dan berhasil jikalau tidak benar-benar meliputi dengan apa yang dibawa oleh kalimah syahadah itu dan isi dan pokoknya. Jadi dalam kita meyakini 2 kalimah syahadah ni, kita dianjurkan untuk tahu apa isi kandungan dia. Kata Imam Ghazali lagi, mereka mengetahui bahawa 2 kalimah syahadah di dalam kesingkatannya itu, pendek je 2 kalimah syahadah ni, tetapi dalam pendek dia itu, dia ceritakan hal-hal yang besar-besar, iaitu tentang zat Allah, tentang sifat Allah, tentang af'al Allah, dan juga tentang meyakini apa yang disampaikan oleh Rasul. Jadi kita nak mengesahkan Allah ni, kita kena esahkan dia punya zat, kena esahkan dia punya sifat, dan kena esahkan dia punya af'al. Itulah matlamat dia. Selalu kita kata kita menyembah Allah yang esa. Apa yang esanya? Yang kita tahu Allah itu satu. Okey dah tu, betul lah. Tapi bila kita sambung ke pelajaran ini, yang kata esa tu ialah dari segi zat, esa tu dari segi sifat, dan esa tu dari segi af'alnya, perlakuannya. Jadi rupa-rupanya di dalam 2 kalimah syahadah tu ada cerita besar, yakni cerita tentang zat, cerita tentang sifat, cerita tentang af'al, dan cerita tentang Rasulullah. Jadi kita imbas kembali rukun yang pertama yang cerita tentang zat. Ini kita dah lalui. Imam Ghazali letak 10 perkara supaya kita mudah faham. Yang pertama, kita mesti yakin bahawa zat Allah ni memang ada. Kalau orang tanya, terus dengan yakin jawab, confirm ya ada. Kita tak boleh jawab dalam hati pun tak boleh kata ada kot. Zat Allah ni ada ke tidak? Ada kot. Bila ada kot tu, kita punya akidah tu bermasalah. Confirm ada. Kita juga tak boleh menjawab tak pastilah. Zat Allah ni ada ke tidak? Tak pastilah. Ini bermasalah dari sudut akidah. Kita juga tak boleh jawab entahlah. Kita juga tak boleh jawab rasa-rasa macam ada zat Allah ni. Kita tak boleh jawab mungkin ada. Apatah lagi kalau kita jawab tak ada. Tak ada zat Allah lagi teruklah. Jadi bila orang tanya zat Allah ni adakah? Ada. Sama ada kita jawab di mulut ataupun kita yakin di hati. Zat Allah confirm ada. 100% memang ada. Yang kedua, kita mesti yakin bahawa zat Allah itu khadim. Zat Allah ni maksudnya diri Allah tu lah. Apa maksud khadim? Maksudnya asal-asal dulu ni memang dah ada dah. Pada azali dulu, sebelum adanya makhluk, zat Allah ni memang dah ada dah. Kerana dia tidak ada permulaan. Setiap yang ada permulaan itu adalah makhluk, adalah baharu. Kita ni ada permulaan. Alam ni dia ada permulaan. Tetapi zat Allah dia tidak ada permulaan. Punya hebatnya. Jadi pada azali dulu, siap-siap memang dah ada dah diri Allah tu. Dia bukan kemudian baru ada, tak. Siap-siap memang dah ada. Yang ketiga, kita mesti yakin 100% bahawa zat Allah atau diri Allah itu baqa. Baqa ni maksud dia kekal. Sebagaimana pada azali dulu, zat dia tu macam tu lah sekarang, zat dia sikit pun tak berubah. Dan pada masa akan datang pun macam tu lah juga. Dia tak ada bertambah, tak ada berkurang. Kok kita kata Allah ni dia semakin besar ke? Tak. Yang semakin besar ialah makhluk. Zat Allah ni semakin kecil ke? Tak juga. Semakin kecil ni ialah makhluk. Zat Allah ni dia tak terkena besar ke kecil ke, tak terkena. Punya hebatnya. Zat Allah ni semakin kuat ke? Tak juga. Zat Allah ni semakin lemah ke? Tak juga. Sebab pada azali dulu, zat dia itu sudah pun sempurna. Dia hebat segala-gala pada azali dulu.
Sebagaimana zat dia pada azali, macam itulah sekarang, dan macam itulah juga akan datang. Tak berubah sikit pun. Tu yang kata kekal. Yang ketiga, zat Allah ni bukan jauhar. Maksudnya zat Allah bukanlah benda. Selagi benda yang tu bukan zat Allah lah tu. Kalau orang sembah berhala, dia kata yang ni Tuhan ni, bukan dia lah tu. Sebab yang tu benda. Yang kelima, zat Allah tidak berjisim. Maksud dia tak ada tubuh. Kita ni ada tubuh. Malaikat yang kita tak nampak tu pun ada tubuh dia. Alam semesta ni pun ada tubuh dia. Zat Allah tidak bertubuh, punya hebatnya. Yang keenam, zat Allah bukannya arat. Maksud dia bukan sifat. Contoh dia, lincin. Zat Allah tidak lincin. Ataupun kasar. Zat Allah tidak kasar. Tengah-tengah pun tak. Zat Allah tidak besar, zat Allah tidak kecil. Zat Allah tidak empat segi, tidak bulat, tidak apa-apalah. Sebab semua itu adalah makhluk. Okay, arat ni dia sifat. Keadaan, warna merah, warna biru. Zat Allah tak terkena warna. Selagi terkena warna tu makhluk lah tu. Lonjong, bujur, panjang, pendek, semua tu bukan dia. Semua itu adalah makhluk. Jadi zat Allah ni memang kita tak boleh bayang. Tak akan sampai pemikiran kita untuk bayangkan zat Allah ni. Yang ketujuh, zat Allah tidak terpengaruh dengan posisi. Maksudnya zat Allah ni dia tak duduk di kanan, tak duduk di kiri, tak duduk di atas, tak duduk di bawah, tak duduk di depan, tak duduk di belakang, tak duduk di tengah-tengah, tak duduk di tepi. Yang duduk di kanan tu makhluk, yang duduk di kiri makhluk, duduk di depan makhluk, duduk di dalam makhluk, duduk di tepi makhluk. Zat Allah dia tak terkena semua tu. Jadi kalau kita ternampak sesuatu makhluk di sebelah kanan kita, dia mengaku Allah. Allah ke bukan? Bukan. Sebab dia duduk sebelah kanan. Dia duduk di depan kita. Allah ke bukan? Bukan lah tu. Confirm. Dia masuk dalam badan kita, duduk dekat jantung. Dia kata, akulah Allah. Allah ke bukan? Confirm bukan. Sebab dia duduk di dalam. Jadi kita boleh saring. Makhluk-makhluk yang nak menyamar sebagai Tuhan ni kita boleh saring bila kita belajar ilmu akidah. Yang ke-8, zat Allah tidak terpengaruh dengan tempat. Zat Allah ni dia tak duduk di sana, tak duduk di sini, tak duduk di sebalik bukit, tak duduk atas awan, tak berada di dalam tanah, tak berada di mana-mana lah. Bila kata berada di mana-mana saja, yang tu makhluk. Selagi berada di mana-mana adalah makhluk. Dia tak boleh nak tipu kita bila kita faham benda ni. Zat Allah dia tak akan terkena dengan tempat. Yang ke-9, zat Allah tidak terpengaruh dengan bentuk, dengan batasan, dengan arah dan penjuru. Maksud dia zat Allah ni dia tak duduk di utara, tak duduk di selatan, tak duduk di tengah, tak duduk di timur, tak duduk di barat. Semua itu makhluk. Zat Allah ni dia tak ada bentuk, tak ada rupa. Selagi ada bentuk, selagi ada rupa, itu adalah makhluk. Jangan kita percaya. Zat Allah ni tidak ada batasan. Maksud dia tidak ada tepi. Kalau badan kita ni ada tepi dia. Kalau surau kita ni ada tepi dia. Alam makhluk ni ada tepi dia. Semua ada tepi. Zat Allah tidak ada tepi. Selagi kita nampak ada tepi tu, bukan dia lah tu. Bukan Allah lah tu. Dan yang ke-10, zat Allah ini esa. Satu je. Jadi 10 perkara tentang zat Allah ini kita tak boleh ragu-ragu. Memang kena percaya 100%. 10 perkara. Kalau kita ada ragu-ragu, itu akidah kita tu ada bermasalah, ada cedera. Kita kena betulkan. Rukun yang kedua dalam risalah Qudusiyah, yang ini pun kita dah lalui. Kita imbas kembalilah. Rukun yang pertama tadi cerita tentang zat Allah. Rukun yang kedua dia cerita tentang sifat-sifat Allah. Semua ini ada dalam 2 kalimah syahadah. Cuma bila tak dihurai kita tak tahulah. Bila Imam Ghazali hurai baru kita tahu tentang sifat-sifat Allah. Yang pertama yang kita mesti percaya 100%, Allah bersifat maha berkuasa. Dia berkuasa atas segala-galanya. Ada tak walau satu hal pun yang Allah tak berkuasa ke atasnya? Tak ada. Semua perkara Allah berkuasa ke atas perkara itu. Ada satu masalah.
Sebahagian orang dia beranggapan Allah paling berkuasa. Dalam pelajaran akidah, dalam pelajaran tauhid, paling berkuasa ni dia tak boleh ada. Kerana ingat balik pelajaran syariat dan hakikat kita dulu. Dari segi hakikatnya, yang ada kuasa ni Allah satu je. Jadi dia tak boleh kata Allah paling berkuasa, tak ada. Bila kita kata Allah paling berkuasa, maksud dia ada yang kurang berkuasa daripada dia. Dari segi hakikatnya, yang satu-satunya yang ada kuasa Allah saja. Selain daripada Allah tak ada kuasa. Jadi tak sesuai bila kita kata Allah paling berkuasa. Dari segi hakikatnya Allah saja yang ada kuasa. Kita pun tak ada kuasa, malaikat tak ada kuasa, nabi tak ada kuasa, alam tak ada kuasa. Semua makhluk ni tak ada kuasa. Yang ada kuasa Allah saja. Ni yang kata mengesahkan tadi tu. Yang kedua, kita mesti yakin bahawa Allah ni maha tahu. Dia tahu segala-galanya dulu, sekarang dan akan datang. Boleh tak kita kata Allah ni paling tahu? Tak sesuai juga. Kerana yang ada tahu ni dia saja. Dari segi hakikatnya kita semua ni tak ada tahu langsung, tak ada ilmu langsung. Allah saja yang ada ilmu. Jadi kita esahkan, kita tauhidkan, kita tunggalkan Allah saja yang ada tahu. Selain daripada dia tak ada tahu belaka. Yang ketiga, kita mesti yakin 100% bahawa Allah ni bersifat hidup, mustahil dia mati. Okey, apakah antara bukti Allah hidup? Allah cipta makhluk. Contohnya kita ada hidup. Allah jadikan haiwan, haiwan ada hidup. Allah jadikan tumbuh-tumbuhan, tumbuh-tumbuhan ada hidup. Takkanlah dia cipta makhluk-makhluk hidup, tiba-tiba dia tu tak ada hidup, dia mati. Mana boleh? Ini tak boleh diterima oleh akal. Apabila dia mencipta makhluk-makhluk yang hidup, dia itu sendiri mestilah hidup. Jadi kita mesti yakin 100% Allah ni bersifat hayyun. Dia ni hidup, maha hidup. Yang keempat, kita mesti yakin 100% Allah ni bersifat berkehendak. Maksudnya dia ada nak. Dia nak jadikan makhluk. Dia nak jadikan syurga dan neraka. Dia nak jadikan Nabi Muhammad. Dia nak jadikan kita. Dia ada nak tu, ada kehendak. Yang kelima, kita mesti yakin 100% Allah bersifat maha mendengar dan maha melihat. Okay, apakah bukti dia? Bukti dia, Allah jadikan kita ni boleh melihat. Takkanlah dia itu buta. Allah jadikan haiwan boleh mendengar. Takkanlah tukang jadi itu tak boleh mendengar. Ni hujah ringkas lah. Dulu kita hurai panjang. Jadi memang terbuktilah Allah ni dia mendengar dan melihat. Dia bukan paling mendengar dan bukan paling melihat. Sebagaimana yang kita belajar sebelum ini, dari segi hakikatnya dia saja yang ada kuasa nak mendengar, dia saja ada kuasa nak melihat. Selain daripada dia tak ada sebarang power pun untuk mendengar, untuk melihat. Kita duk terperasan kita mendengar, kita melihat kan. Itu semua Allah punya kerja. Kita tak ada sebarang kuasa pun untuk mendengar, untuk melihat. Dari segi hakikatnya, bukan syariatnya. Dari segi syariatnya memanglah kita melihat, haiwan melihat, orang tu melihat, orang ni melihat. Padahal semua itu adalah Allah yang melihat. Kita tak ada kuasa pun. Kita kena esahkan di situ. Yang keenam, kita mesti yakin 100% Allah bersifat berkata-kata. Okay, Allah ni dia ada berkalam, dia ada bercakap. Tetapi kalam Allah ni tidak dengan suara dan huruf. Cakap-cakap makhluk ni dia ada suara, ada bunyi dan ada huruf-huruf dia. Tetapi kalam Allah, dia dah cakap pada azali dulu. Kita imbas balik keadaan pada azali. Pada azali tu, huruf pun tak ada lagi, suara pun tak ada lagi, bunyi-bunyi pun tak ada lagi. Kenapa tak ada? Kerana Allah belum cipta. Jadi pada azali itu tak ada suara, tak ada bunyi, tak ada huruf. Sedangkan ketika azali itu Allah sudah pun berkata-kata. Jadi kata-kata Allah ni sangat hebat lah. Dia bercakap tetapi bukan dengan bunyi. Dia bercakap tetapi bukan dengan suara.
Dan dia bercakap bukan dengan huruf. Antara yang pernah mendengar kalam Allah ni ialah Nabi Musa. Dia dengar kata kalam Allah tu yang tidak bersuara, tidak berbunyi. Dia dengar. Macam mana tu dia boleh dengar tu, punya hebatnya. Kalau kita tak ada bunyi, kita tak boleh dengar. Sebab tu dikatakan kalam Allah. Yang ketujuh, kita mesti yakin bahawa kalam Allah atau kata-kata Allah itu khadim. Khadim ni apa maksud dia? Pada azali dulu Allah dah cakap lah. Dah cakap siap-siap dah. Yang ke-8, kita mesti yakin bahawa ilmu Allah itu khadim. Dia tahu segala-galanya sejak azali. Bagi Allah, dia tak ada pengetahuan baru. Sebab semua yang akan datang pun dia tahu siap-siap dah. Punya hebatnya. Kalau kita perkara akan datang kita tak tahu. Tiap-tiap hari kita kena baca surat khabar baru kita tahu maklumat. Bagi Allah, dia dah tahu siap-siap segala-galanya 100% pada azali dulu. Yang ni sebelum dia jadikan makhluk. Ketika itu yang ada hanya dia saja. Dia dah tahu semua 100%. Punya hebatnya. Yang akan berlaku masa akan datang ni, dia dah tahu dah. 100% dia tahu. Punya hebat. Yang ke-9, kita mesti yakin kehendak Allah itu qadim. Allah nak jadikan Nabi Muhammad bila dia nak tu? Pada azali dulu. Allah nak jadikan syurga neraka bila dia nak tu? Pada azali dulu. Allah nak jadikan kiamat bila dia nak tu? Pada azali dulu. Semua dia atur pada azali dah. Yakni sebelum adanya saat pertama, sebelum adanya masa, ketika itu Allah Subhanahu Wa Taala dah rancang semua siap. Yang ke-10, Allah tahu dengan ilmunya, Allah hidup dengan hayah, Allah berkuasa dengan qudrah. Ni kita belajar sifat 20 kan, dan seterusnya. Itulah imbasan pelajaran yang sebelum ini. Malam ini secara ringkasnya rukun yang ketiga dalam risalah Qudusiyah, yakni kita nak mengimani af'al Allah. Rukun pertama cerita tentang zat, rukun kedua cerita tentang sifat, rukun ketiga cerita tentang af'al. Af'al ni apa dia? Af'al ini ialah pekerjaan ataupun perlakuan ataupun tindakan. Ada 10 perkara juga. Secara ringkasnya, yang pertama, kita mesti yakin 100% bahawa semuanya adalah kerja Allah. Mengetahui bahawa setiap yang baharu ni apa dia? Baharu ni makhluk lah. Kita ni lah. Apa saja yang Allah jadikan itu adalah baharu. Setiap yang baharu pada alam adalah perbuatan Allah. Kita ni sendiri adalah af'al Allah, perbuatan Allah yang dijadikan dan diciptakannya. Tak adalah khalik. Khalik ni apa dia? Khalik ni pembuat. Kita ni makhluk yang dibuat. Khalik ni pencipta. Kita ni makhluk yang dicipta. Tak adalah khalik, tak adalah tukang buat bagi alam itu selain dia. Adakah malaikat buat alam? Malaikat ni dari segi syariatnya saja, malaikat dia tolong buat alam ni. Tapi dari segi hakikatnya, Allah saja yang buat. Kerana malaikat pun tak ada sebarang kuasa, kosong kuasa. Dia yang menjadikan makhluk, yang membuat dan yang mengadakan qudrah. Yang buat kederat ni, dialah. Dan gerak bagi makhluk itu. Jadi ringkas kata 100% dalam alam makhluk ni Allah buat belaka. Tak ada satu pun yang dia tak buat. Semua dia buat sendiri. Maka sekalian af'al, sekalian perlakuan atau pekerjaan hambanya adalah makhluknya dan bergantung dengan qudrahnya, kuasanya, sebagaimana firman-Nya surah Ar-Ra'd ayat 16, Allah pencipta ataupun penjadi segala sesuatu. Dan pada firman-Nya surah As-Saffat ayat 96, wallahu khalaqakum wama ta'malun, dan sesungguhnya Allah menjadikan kamu dan Allah menjadikan apa yang kamu buat itu. Kita ni Allah buat, diri kita ni Allah buat. Yang kita duk buat selama hari ni pun pada hakikatnya Allah yang buat. Kita duk mandi Allah buat, kita angkat tangan Allah buat,
Mata kita tengok ke kanan, tengok kiri, Allah buat. Semua yang kita duk buat selama hari ni, Allah yang buat. Kita duk terperasan, kita buat. Kita tak ada kuasa nak buat semua tu. Dari segi hakikatnya. Sebab tu dikatakan, sesungguhnya Allah menjadikan kamu, dan Allah jadikan apa yang kamu duk buat selama hari ni, semua Allah yang buat. Jadi dari segi syariatnya, kita duk nampak aku duk buat, dia duk buat, engkau duk buat, mereka duk buat itu ini. Tetapi pada hakikatnya Allah saja yang ada kuasa nak buat semua itu. Semua dia buat belakang. Yang kedua, kita mesti yakin 100% bahawa Allah yang menjadikan segala usaha dan ikhtiar makhluk. Kata Imam Ghazali, bahawa Allah sendirilah yang menjadikan segala gerak hambanya, yang tidak dikeluarkannya gerak-geri itu daripada kekuasaan hambanya sendiri atas jalan usaha. Tetapi Allah Ta'ala yang menjadikan kudrah hamba dan yang dikuasainya. Dialah yang menjadikan usaha ataupun ikhtiar dan yang diusahakan. Jadi kita duk rasa selama hari ini kita lah yang duk berusaha. Sebenarnya usaha yang kita duk usaha tu Allah yang buat. Dia yang tentukan sejak azali lagi. Hari ni orang ni akan pergi market, hari ni orang ni akan pergi sembahyang, hari ni orang ni akan datang mengaji. Kita duk rasa kita duk buat. Pada hakikatnya Allah yang buat semua itu. Segala pilihan yang kita duk pilih hari ini, selama hari ini, Allah yang buat. Segala cadangan yang kita duk keluarkan selama hari ini, Allah yang buat. Segala tindakan kita selama hari ini, Allah yang buat. Semua itu dari segi hakikatnya, bukan dari segi syariatnya. Dari segi hakikatnya semua Allah yang buat. Wilayah hakikat ni kerja Allah. Bila kerja Allah, kita tak boleh nak pertikai. Jadi persoalan hakikat kita tak boleh sibuk-sibuk. Yang Allah suruh kita sibuk ni wilayah syariat. Kamu semayang ke tak semayang ke? Kena usaha semayang. Kita tak boleh guna hujah hakikat. Allah yang tentukan aku tak semayang, jadi aku tak semayang. Tu hujah hakikat. Tak boleh pakai. Kerana wilayah hakikat kerja Allah. Allah bagi tahu dalam Quran, dia tidak akan ditanya tentang kerja dia. Tetapi yang akan ditanya ialah kerja kita. Maksud dia, kerja wilayah syariat ni kita kena ambil berat. Tak boleh serah begitu sahaja. Sebab itulah adanya ajaran-ajaran sesat. Bila mereka berpegang dengan hakikat, mereka beranggapan semuanya Allah dah tentukan, jadi dia tak perlu berusaha. Dia tak perlu berikhtiar. Dia tak puasa pun dia tak rasa salah, kerana bagi dia Allah yang buat. Memang betul. Tapi syariat tak boleh tinggal. Mereka ni dah tinggalkan syariat. Dia semua pakai hakikat saja. Sedangkan hakikat tu wilayah kerja Allah, kita tak boleh sibuk-sibuk. Kita kena sibuk wilayah syariat. Aku tak puasa, kenapa aku tak puasa? Benda ni salah, jadi aku kena puasa. Yang tu wilayah kita. Adapun gerak, maka adalah makhluk bagi Allah Ta'ala. Segala gerak kita ni adalah Allah yang buat. Sifat dan usaha bagi hamba. Gerak itu dijadikan yang dikuasakan dengan sebab kudrah, di mana ia menjadi sifat bagi hamba. Gerak itu mempunyai hubungan kepada suatu sifat yang lain dinamakan kudrah. Gerak kita ni datang daripada kudrah, daripada kederat kita. Kederat kita tu datang daripada siapa? Datang daripada Allah. Jadi yang kita duk buat gerak selama hari ini semua kerja Allah belakang. Yang ketiga, kita mesti yakin 100% bahawa usaha dan ikhtiar hamba tetap dalam kehendak Allah juga. Kita nak jadi baik ke, kita nak jadi jahat ke, kita usahakan, kita yang pilih sendiri. Tetapi yang tu pun dalam kehendak Allah. Sebab Allah dah tentukan pada azali kita jadi macam itu. Kita jadi baik pun Allah dah tentukan. Kita jadi jahat pun Allah dah tentukan. Tetapi kita ulang balik, itu wilayah kerja hakikat. Wilayah hakikat, wilayah Allah, kita jangan sibuk-sibuk. Kita sibuk wilayah syariat. Kenapa aku jadi jahat, aku tak jadi baik, aku mesti berubah. Yang tu wilayah syariat. Kita kena sibuk wilayah syariat. Wilayah hakikat kita jangan sibuk. Tu Imam Ghazali kata, setiap yang berlaku
di alam yang nyata, yakni alam al-mulki, dan alam yang tidak nyata, alam malakut. Semua yang berlaku dalam kedua-dua alam ini adalah kerja Allah. Bahkan sampai suatu kerlingan mata, kerja Allah. Suatu lintasan hati dalam hati kita, kerja Allah. Semua kerja Allah. Nabi Muhammad, dia jadi orang yang baik, orang soleh. Siapa buat? Allah yang buat. Abu Jahal, dia jadi orang yang ingkar. Siapa buat? Allah yang buat. Pada hakikat, Namrud, dia jadi menentang Nabi Ibrahim. Siapa yang buat? Allah yang buat. Pada hakikatnya, Imam Al-Ghazali jadi orang baik. Siapa yang buat? Allah yang buat. Pada hakikatnya. Tapi kita sebut tadi, wilayah hakikat, wilayah Allah. Kita jangan sibuk-sibuk. Kita kena sibuk wilayah syariat. Sebab itu, sungguh pun Allah dah tentukan Abu Jahal dia tidak akan beriman. Tetapi Allah tetap suruh Nabi Muhammad berdakwah kepada Abu Jahal. Padahal Allah yang tentukan Abu Jahal ni tak akan masuk Islam punya. Tapi Allah perintahkan Nabi Muhammad pergi berdakwah kepada Abu Jahal. Sebab apa? Menentukan Abu Jahal tak akan jadi Islam, itu wilayah hakikat, kerja Allah. Kita jangan sibuk-sibuk. Yang kita kena sibuk ni kerja dakwah kita. Sebab tu Nabi Muhammad dia seru juga Abu Jahal ni supaya beriman. Daripada Allah lah buruk dan baik, bermanfaat ataupun melarat, Islam ke jadi kufur ke, mengaku ke ingkar ke, menang ke rugi ke, dapat kesesatan ke, dapat petunjuk ke, jadi taat ke atau jadi maksiat ke, orang tu jadi syirik ke atau jadi beriman ke, semuanya kerja Allah belaka 100%. Kita asalkan firman Allah surah Ar-Ra'd 2 ayat 31, sekiranya Allah nak, nescaya ditunjukinya manusia seluruhnya. Allah boleh, kalau dia nak buat semua manusia ni beriman, dia boleh buat. Tapi kenapa dia buat ada beriman, ada tak beriman? Yang tu dalam rahsia dia, tak akan sampai pemahaman kita nak faham. Surah As-Sajdah ayat 13, dan kalau kami kehendaki, nescaya kami berikan pimpinan yang benar kepada setiap diri. Allah boleh, kalau dia nak bagi jadi semua ni jadi Nabi, dia boleh buat. Semua jadi Nabi, semua baik belaka. Kenapa dia tak buat? Kenapa dia tak buat tu kita tak boleh persoal. Kerana itu wilayah kerja dia. Wilayah kerja dia, kita kena imani saja. Sebab itu ada orang beriman, ada orang tak beriman. Yang keempat, kita mestilah yakin 100% bahawa tidak wajib bagi Allah memberikan taklif. Taklif ni segala hukum hakam, segala kemestian, segala kewajipan dekat kita ni wajib dah Allah bagi. Sebenarnya tak wajib. Kenapa kita kata tak wajib? Sebab menjadikan kita ni pun tak wajib bagi dia. Kalau orang tanya wajib dah Allah menjadikan makhluk, tak wajib. Dia buat ni atas kemurahan. Kemurahan dia, dia jadikan makhluk. Kalau dia tak jadikan makhluk pun, dia tak kurang di mana pun. Kerana pada azali dulu, sebelum adanya makhluk itu, Allah ni sudah sedia sempurna. Kalau dia tak jadikan makhluk, dia tak kurang apa-apa. Dia jadikan makhluk pun, dia tak lebih apa-apa. Macam tu lah dia. Sebab dia sudah sempurna. Yang sudah sempurna, dia tak boleh terlebih, terkurang. Jadi Allah jadikan kita ni atas dasar kemurahan dia, nak bagi kita ni berasa ada. Kalau kita ni tak dijadikan, tak bolehlah kita ni nak berasa ada. Jadi atas kemurahan dia, punya pemurahnya Allah sampai dia jadikan kita. Itulah. Jadi tak wajib bagi Allah nak jadikan kita, apatah lagi untuk memberikan kita tanggungan-tanggungan tak wajib. Yang kelima, kita mesti yakin 100% bahawa Allah boleh bebankan sesuatu yang kita tak sanggup nak pikul. Tak, boleh ke? Boleh. Kata Imam Ghazali, jaiz. Jaiz ni maksud dia tidak wajib dan tidak mustahil. Maksud dia boleh lah. Boleh bagi Allah memikulkan atau mentaklifkan ke atas makhluk apa yang tidak disanggupinya. Ini bertentangan dengan pendapat Mu'tazilah.
Kaum Mu'tazilah kata mana boleh, kejamlah Tuhan kalau macam tu. Dia letakkan satu tanggungan ke atas kita, sesuatu yang kita tak sanggup, kejamlah dia, kata Mu'tazilah. Tapi kita ahli sunnah wal jamaah, kita yakin memang Allah boleh letakkan sesuatu tanggungan ke atas kita, hal yang kita tak sanggup nak capai. Contoh dia, macam kisah Nabi Muhammad tadi kan. Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad SAW supaya dia berdakwah kepada Abu Jahal, Abu Lahab, supaya mereka ni masuk agama Islam. Padahal Allah dah tentukan pada azali Abu Jahal dan Abu Lahab tak akan masuk Islam, tapi dia suruh Nabi pergi berdakwah. Maksudnya Allah letakkan satu tanggungan kepada Nabi Muhammad, sesuatu tugasan yang Nabi Muhammad tak akan mampu capai. Nabi Muhammad dia tak akan mampu mengislamkan Abu Jahal dan Abu Lahab, tetapi Allah suruh dia pergi berdakwah. Ini sebagai bukti memang ada sesuatu yang kita tak sanggup nak buat, tetapi Allah bebankan ke atas kita. Memang ada. Sebab itulah ada seakan doa dalam surah Al-Baqarah ayat 286. Wahai Tuhan kami, janganlah engkau pikulkan ke atas kami apa yang tidak kami sanggupi. Ada doa dia. Bila ada doa dia, maksud dia memang ada sungguh sesuatu yang kita tak mampu nak tanggung, tapi Allah suruh kita buat, memang ada. Dan kerana Allah Ta'ala telah menerangkan kepada Nabi bahawa Abu Jahal tidak akan membenarkannya. Allah beritahu dah Abu Jahal ni tak akan masuk Islam, tapi kamu kena pergi dakwah kat dia. Benda tu tak akan mampu Nabi Muhammad buat, tapi Nabi Muhammad tetap kena buat. Yang keenam, kita mesti yakin 100% bahawa Allah berkuasa penuh ke atas nasib hamba-Nya. Kita ni nanti masuk syurga ke masuk neraka ke, Allah dah tentukan. Sejak bila? Sejak azali. Dia yang dah tentukan. Tapi usaha kita tetap kena buat. Kita tak boleh tinggal. Tak boleh kita ikut ajaran sesat. Tak payah semayang lah. Kalau Allah dah tentukan aku ahli syurga juga. Yang tu ajaran sesat. Dia nak pakai hakikat je. Dia tolak syariat. Kita ahli sunnah wal jamaah, kita pakai syariat, pakai hakikat. Yang ketujuh, kita mesti yakin 100% bahawa Allah bebas buat apa sahaja terhadap makhluknya. Dia nak jadikan Nabi Muhammad ni rasul, ikut dia. Dia nak jadikan Namrud ni engkar, ikut dia. Dia nak jadikan Asiah isteri Firaun sebagai beriman, ikut dia. Dia nak jadikan apa pun, ikut dia. Sebab kita ni makhluk dia, milik dia secara sempurna. Dia bebas nak buat apa pun kat kita. Kita tak boleh nak persoal. Yang ke-8, kita mesti yakin 100% bahawa kita ni kena berusaha untuk mengenal dan taat akan Allah. Dan usaha nak kenal dan taat Allah ni wajib. Macam ajaran sesat tadi, dia kata tak payah dah nak kenal-kenal, nak amal ibadah, nak taat ni tak payah dah. Sebab kalau kita duduk semayang pun, kita dah ditentukan sebagai ahli neraka, tak guna juga kita semayang. Jadi dia biar saja. Ni ajaran salah. Yang kita ahli sunnah wal jamaah, sungguh pun kita faham kita ni ahli syurga ke ahli neraka ke, dia dah tentukan, tetapi usaha dan ikhtiar mesti buat. Yang ke-9, kita mestilah yakin 100% bahawa Allah memang utuskan para nabinya. Sebahagian ajaran agama, dia kata kita tak perlu kepada nabi-nabi dan rasul-rasul. Jadi mereka tak percaya utusan Tuhan. Mereka ada agama, tapi kalau utusan Tuhan mereka tak percaya. Apa alasannya? Alasan dia, Tuhan kalau dia nak bagi apa-apa maklumat kat kita, dia bagi terus je. Dia maha berkuasa. Kenapa dia nak pakai orang tengah? Jadi mereka ni tolak. Nabi Muhammad mereka tak percaya. Nabi-nabi, rasul-rasul yang lain pun mereka tak percaya. Dalam agama mana pun mereka tak percaya. Bagi mereka, apa yang mereka dapat melalui akal fikiran mereka, yang itulah Tuhan bagi, dan mereka ikut yang tu saja. Ada agama yang macam itu. Buat apa nabi-nabi? Kan Allah boleh bagi tahu terus kat kita. Tak perlu perantara pun. Jadi, kita yang agama Islam ni, kita mesti percaya Tuhan memang hantar perantara.
Nabi-nabi, rasul-rasul. Nabi Muhammad memang dia hantar. Kenapa kena ada perantara? Sebab jiwa kita ni kekuatan nak menanggung beban tu berbeza-beza. Nabi Muhammad jiwa dia kuat. Sebab tu dia katakan lau anzalna hadzal Quran, kalau diturunkan Quran ni ke atas bukit, pecah bukit. Tapi Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad, dia terima tak pecah pun dia. Sebab dia kuat. Kalau Quran tu turun kat kita tak tahu. Naya kita. Sebab jiwa kita ni tak kuat. Ada orang dia kena perli sikit, dia dah merajuk lama dah. Ada orang kita perli lah banyak benda, dia biasa aja, jiwa kuat. Nampak berbeza. Ada orang kalau kita kata di tepi surau tu ada ular tu, dia tak berani lah, dia takut lah. Ada orang bila kita bagi tahu macam tu, dia pergi tengok, tapi nak dekat dia tak berani. Ada pula orang dia kuat lagi jiwa dia, dia sanggup pergi dekat, tangkap pun dia berani. Pakai kayu ketuk kan dia berani. Jadi jiwa kita ni nak menanggung sesuatu dia berlainan. Samalah juga bila kita kena soal siasat, kita kena tangkap dengan pihak musuh. Ada orang dia kena tengking je, dia buka habis segala rahsia. Ada orang dia kena penumbuk 2-3 kali, buka rahsia dah. Ada orang dia kena siksaan sampai mati pun dia tak buka rahsia. Jadi lain-lain. Begitulah juga bila kita nak menanggung perintah daripada Tuhan ni, jiwa kita ni lain-lain power dia. Nabi Muhammad saja yang layak terima. Kita memang jauh lah, tak layak terima. Sebab itu kita ni perlu kepada Nabi-Nabi, perlu kepada Rasul-Rasul, kerana jiwa kita ni kekuatan berlainan. Dan yang terakhir, yang ke-10, kita mestilah yakin 100% bahawa Allah memang mengutuskan Nabi Muhammad sebagai Rasul yang terakhir. Sebab ada agama lain dia kata ada lagi Rasul yang lain selepas itu. Agama-agama lain lah, Ahmadiyah, Qadiani, dia kata Nabi dia yang paling akhir. Ajaran-ajaran banyak lagi. Kita yakin Nabi Muhammad yang terakhir. Dia diutuskan, dia membatalkan syariat-syariat agama yang lain-lain semua. Satu saja agama yang diredai, inna din indallahil Islam, iaitu agama Islam. Jadi Allah Ta'ala dia kuatkan Nabi ni dengan mukjizat-mukjizat dia lah. Banyaklah mukjizat Nabi ni. Bulan terbelah, batu bertasbih, haiwan bercakap, pokok bercakap, terpancar air dari jari-jari dia, ramai orang minum dan macam-macam lah. Jadi inilah 10 perkara dari segi af'al Allah yang kita mesti yakin. Seimbas selalu, yang pertama kita mesti yakin semua yang berlaku adalah kerja Allah. Yang kedua, kita mesti yakin segala usaha dan ikhtiar kita ni Allah punya kerja juga. Yang ketiga, kita mesti yakin bahawa usaha dan ikhtiar kita ni sebenarnya berada dalam kehendak Allah, tak terkeluar daripada kehendak dia. Yang keempat, kita mesti yakin bahawa tidak wajib bagi Allah ni nak jadikan kita pun. Yang kelima, kita mesti yakin bahawa Allah dia boleh bebankan kita dengan suatu bebanan yang kita tak mampu. Yang keenam, kita mesti yakin bahawa Allah berkuasa penuh ke atas nasib kita akan datang ni. Yang ketujuh, kita mesti yakin bahawa Allah bebas nak buat apa sahaja terhadap kita. Yang ke-8, kita mesti yakin, sungguh pun kita yakin semua tu Allah punya kerja, tapi kita tetap kena taat, kena buat yang dia perintah, kena tinggal yang dia larang. Yang ke-9, kita mesti yakin Allah memang ada hantar dia punya wakil-wakil, yakni Rasul-Rasul dan Nabi-Nabi. Dan yang ke-10, kita mesti yakin bahawa Allah mengutuskan Nabi Muhammad SAW. Sekadar itulah perkongsian kita untuk malam ini.